Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratun Yusuf ayat 50 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku a'tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasul قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Sadaqallahul azim al-aliyyul azim. Dan apabila mendengar takbir itu, berkatalah Raja Mesir, bawalah dia kepada aku. Maka tatkala utusan raja datang kepada Yusuf menjemputnya menghadap raja, Yusuf berkata kepadanya, kembalilah kepada tuanmu. Kemudian bertanyalah kepadanya, apa halnya perempuan yang telah melukakan tangan mereka? Sesungguhnya Tuhanku amat mengetahui akan tipu daya mereka. Setelah perempuan itu dipanggil, raja bertanya kepada mereka, apa hal kamu semasa kamu memujuk Yusuf mengenai dirinya? Mereka menjawab, jauhnya Allah dari cacat cila.
kami tidak mengetahui sesuatu kejahatan terhadapnya. Isteri Al-Aziz pun berkata, sekarang ternyatalah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Akulah yang memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya, tetapi dia telah menolak. Dan sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang benar. Pengakuanku yang demikian supaya ia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir bersama di sini, dan apabila Allah tidak dan bahawa Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianah. และกษัตริย์กล่าวว่าจงนำเขามาหาฉันสิเมื่อคนนำข่าวมาหาเขาเขากล่าวว่าจงกลับไปยังนายของเจ้าแล้วถามพระองค์ถึงเรื่องผู้หญิงที่เฉือนมือของนางและจริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงรอบรู้ถึงอุบายของพวกนางเหล่านั้นกษัตริย์กล่าวว่าเรื่องราวของพวกเธอเป็นเช่นไรเมื่อพวกเธอยั่วยวนยูซุฟนางกล่าวพวกนางกล่าวว่าขอพระทรงคุ้มครองเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาเคยทำชั่วภริยาของผู้ว่ากล่าวว่าบัดนี้ความจริงได้ปรากฏขึ้นแล้วฉันได้ยั่วยวนเขาและได้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้สัจจะจริงอย่างแน่นอนทั้งนี้เพื่อให้เขารู้ว่าแท้จริงฉันไม่ได้ทรยศต่อเขาโดยลับหลังและแท้จริงอัลเลาะห์จะไม่ทรงชี้แนะแนวการวางแผนของพวกทรยศ Allah, Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Wa'lamu annahuma min a'zamin ni'am. وكفى بهما من النعم الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله الحمد لله. Tiga ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 dan menjadi akhir ayat bagi juzuk yang ke-12 insyaallah taala. Sebab pada ini masuk juzuk baru, iaitu juzuk yang ke-13, masih lagi dalam kisah Nabi Yusuf. Mulai daripada ayat 50 sampai kepada ayat 52 dapat kita membaca, mendengar, disertai tadabbur iman dan amal di hadapan Allah yang Maha mendengar, melihat, As-Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, yang senantiasa mengetahui apa saja bacaan kita dan gerak kita, dan dialah akan membalas ganjaran pahala yang begitu besar, banyak mulia indahnya pada hamba dia yang membaca ayat-ayat dia, mendengar tadabbur. Dan dialah Allah yang senantiasa bersama dengan kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kamu berada, yang akan mencucuri rahmah, menambah rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal soleh, serta berilah kekuatan yang begitu kuat supaya dapat melawan nafsu ammarah
dan juga syaitanir rajim, yang mana dua ini adalah menjadi musuh yang senantiasa duk menyeleweng, duk menipu, duk khianat, supaya kami tidak dapat boleh menjalan untuk menuju kepada jalan syurga-Mu, iaitu as-siratal mustaqim. Dan berilah kekuatan supaya kami dapat mempelajari, membaca, mendengar, tadabbur ayat Kamu setiap pagi selepas sembahyang subuh secara berjamaah di masjid, serta angkah darajah yang begitu tinggi mulia kepada kami kesemuanya di dunia ini dan juga di akhirat. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah pun sampai penghujung juzuk yang ke-12. Masih lagi dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, seorang Rasulullah yang banyaknya ujian untuk nak beri pengajaran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang kita dapat dengar tak kala Nabi Yusuf sudah takbir mimpi raja Mesir pada masa itu, tentang 3 ekor lembu yang gemuk dimakan ditelan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan biji yang hijau dan juga biji yang kering. Tatkala pemurah anggur tu bagi takbir tahu kepada raja, maka raja berasa katanya menasabah takbir Nabi Yusuf. Sempunยิ่งที่ยูซุฟได้ทำนายเกี่ยวกับฝันของเขา apa munasabah ni panggil takbir yang sebenar lah diakui oleh raja. Maka ia salah kepada orang punya pegawai dia tu lah, yang fak ni dia tak erti nak takbir. Dia kata qalu adghasu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Murih pula dimurih pada fak nu, apa mu ni? Duk kata takbir pasal ni ngaruk capuk aduk tak boleh buat kira, mimpi saja-saja raja ni. Jadi masa tu dia ni sungguh boyo dengar takbir Nabi Yusuf sepatut, maka dia murih pada para takbir-takbir yang takbir tak erti, bukan kata mengaruk mimpi yang capuk aduk yang tidak ada nak boleh takbir ke apa. Bukan kami tidak ada ilmu tentang masalah nak takbir mimpi tuan raja ni. Lalu itulah apabila raja dia tengok takbir Nabi Yusuf munasabah, maka dia hantar orang dia lah supaya dipanggil Yusuf. Dia mula-mula itu pada kisah ni lah Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat darajat Nabi Yusuf daripada istimewa dengan keluarga ayah ibunda, akhirnya kena tahu dalam keluarga siksanya susahnya, maka terangkat darajat dia dibeli oleh menteri duduk dalam istana siapa besar, siapa umur 33 lebih, siapa 40 sehingga kata mewah hidup senilainya, tapi akhirnya kena difitnah pula siapa masuk dalam itu. Setelah legok ni lah Allah SWT nak angkatlah darajah Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu itulah seorang raja dia tu hatta supaya panggil Nabi Yusuf lagi. Ni nak ayat kata dengar daripada telinga ni tak serupa dengan dengar daripada tuah ayat sendiri. Sebab itulah kita jangan gaduh gapo bila berita siapa kita, memang ayat gapo kita kena siasat sungguh. Adakah benar tu sungguh tak? Ini di antara kisah tu nak ajar kita. Sehingga pada kita dengar ayat pak pakai percaya satu dah. Tak kira dia royak saja. Orang tamadar ke, orang biasa ke, orang mai royak berita pak. Oh, gitulah. Bunuh halu dah. Bunuh halu dah. Lepas tak boleh halu dah jangan gaduh. Ini dia ini banyak dia ini. Mudah sangat mudah untuk nak fitnah orang, nak menjatuh orang suasana hidup kita di hari ini.
Cik apa? Sebab telinga kita tu yang paling telinga ni. Bila dengar berita pak, akan selalu dah. Bila lagi duk post dalam Facebook, duk hantar dalam line ke apa semua dia ni, Allah benar tertarik benar lagu ni. Sebab itulah kita yang gaduh. Kita salah ke orang mukmin yang beriman kepada Allah, ada Tuhan, siasat dulu. In ja'akum fasiqun binaba'in. Tu imam baca dalam semaya saat ni ke? Dalam surah Hujurat. Tuhan khitab kepada orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in. Sekiranya datang orang yang fasik, tak berjuruh, tak molek, menguriak berita kat umum. Binaba'in, satu berita. Fatabayyanu, kena tabayyan dulu, kena nyata dulu, siasat dulu, cek dulu. Lepas tu mula masalah lah, siasat tak lagi. Boleh lepas berita mai kita, kata orang tu gini-gini pak, mula masalah muka. Kita tak tahu ke mana. Ini nampak pelik hari ni. Mari kecek malam-malam dengan aku. Bawah gini, paling muka lah. Mudah dipengaruh kita di hari ni tentang masalah khabar-khabar. Bahkan khabar yang untuk nak memfitnahkan seseorang tu, Allah sangat mudah kalau kita tidak siasat cik molek. Benar ni? Pecah belah. Balah di antara adik-beradik, balah di antara wari-warah, balah di antara ahli kampung, balah. Kira apa? Berita siapa yang sedekah kita tidak siasat dulu sebelum kenyataan dan sebagainya. Sebab itulah raja ni boleh dengar berita pak. Tak habis hok Nabi Yusuf royak gini pak. Panggil dia mari. Ni daripada sinilah Yusuf boleh tubik daripada guk. Subhanallah. Katalah raja, wa qala al-malik utuni bih. Berkatalah seorang raja Mesir pada tu ketika tu, utuni bih. Buat mari dia kokku. Panggil Yusuf mari. Mari khaumah. Allah raja panggil. Kita madada. Tok Nabi panggil pun kita muncul cekak dah. Kita gapo Tok Nabi nak royak. Ni raja panggil. Subhanallah. Lalu telah falamma ja'ahu ar-rasul, dan maka utusan raja datang kepada Yusuf. Tak orang giralah. Menjemputnya menghadap raja supaya dapat menghadap raja, cahaya raja. Allahu akbar. Lalu telah Yusuf jawab lagu mana? Yusuf kata qala irji'. Menggelih Subhanallah. Kalau kena kita tak ada begitu buka lopak lalu dah. Yusuf tu situ bit dah lekuk. Qala irji'. Klik. Seolah kata orang hok datang tu mereka kata raja nak jumpa denganmu ni. Raja suruh mu tubik dah lekuk dah. Ni tak ada apa, mu selamat dah lepas dah. Gi tawai dia, gi Karawak dia. Kalau lo ni kat dah. Tapi Yusuf masya-Allah, dia kata apa? Irji'. Klik ila rabbik, kepada rajamu, Tuhanmu. Bukan seklik saja. Suruh siapa berita juga. Beritahu raja juga. Beritahu apa? Fas'alhu, mu tanya dia. Allahu akbar. Tanya apa? Ma balun niswah allati qatta'na aydiyahun. Yang ulang semula. Berapa tahun? 9 tahun yang ulang semula. Mungkin tanya raja, perihal yang masa dulu tu, apa sebab orang Tino tu hirih tanya dia. Mangkat araikan, tamai tu lepin jangan. Apa boleh dia lagu tu? Klik tanya raja. Ini nak kata Yusuf ni. Orang panggil dia nak mahkamah sungguh. Sebab dia masuk gok ni tak tahu buku gapo, dia tak tahu gapo. Difitnah dia, kata dia gitu gini tak molek dengan seorang raja. Isteri raja tu kena masuk gok, tak tahu buku gapo, dia tak tahu apa hal. Difitnah oleh dia, maka boh dalam gok itu. Di sinilah dia nak kenyataan. Muklik. Pasal aku duduk dalam gok. Aku duduk dalam gok lama, tak tahu buku gapo aku salah. Kita tanya rajamu tentang masalah wanita-wanita ramah itu tu. Setelah aku tubik dah tu, pak dia duk pergi pisah buah kayu sebelah tiri dia, pisah sebelah kanan.
Ini tangan kata khabar. Darah tangan pada dia. Tanya hani apa? Allah, ini kata pembahas ahli tafsir. Yusuf tak sebut nama Zulaikha. Sepatutnya nak sebutlah. Mungkin jumpa raja mung, tuan mung, mu tanya tu. Muk tu. Hok fitnah ku tu. Kita tak kata tu dak. Dia sebut tino ramah. Kata ahli tafsir kata kerana Yusuf untuk nak jaga maruah dia dan kehormat sebagai dipanggil apa? Ingat budi orang yang pera dia. Ingat budi baik yang duk pera dia puluh-puluh tahun dan untuk nak jaga maruah dia. Lalu itulah dia tak sebut kata ahli tafsir. So, yang kedua, kalaulah dia sebut nasaya Yusuf akan jadi masalah kau bertambah lagi. Boleh dia tak ada tubik daripada itu. Sebab materi kan ni. Mungkin orang tamadad tak. Adapun sebut an-niswah ramai-ramai orang tino potong tangan tu. Buat dia ni fode dia ya. Tak ada masalah. Sebab itulah ulama kata sebab itulah Nabi Yusuf tak sebut Zulaikha yang orang buat fitnah pada dia sebenar-benar dia. Cuba tanya, fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Ini nak kata maruah mesti kena jaga dan ingat budi baik orang yang buat baik kita. Era tu. Lama mana hidup didik kita, lama mana hidup baik kita, pera kita, sayang kita, kasih kita dengan sekelip mata yang buat jahat. Maka kita tuduh dia habis. Ini orang panggil orang tidak ingat budi. Tak ingat jasa orang baik dia. Walaupun jahat sikit sekali pun. Tapi dia tengok kata kebaikan yang dibuat oleh Zulaikha tu lebih daripada apa-apa. Al-Aziz selaku suami dia sangat-sangat sayang kepada Yusuf. Seolah kata anak dia sendiri dah. Sebab itulah dia tak sebut. Allah, itulah kisah Nabi Yusuf. Ingat mulai budi orang hidup baik kita. Kita mesti kena ingat. Walaupun dia tak molek sekalipun. Dalam masa ketika yang dibuat dia tak molek kita tu. Jadi kisahnya nah tu supaya nak mengkamahkan, nak menghukumkan benda-benda yang hidup masuk kita tak tahu ke sebab gapo. Allahu akbar. Lalu Tuhan kata inna rabbi sesungguhnya Tuhanku bikaidihinna alim. Tuhanku amat mengetahui akan tipu daya mereka. Tuhanku tahu, tapi aku nak jelas, nak nyata. Mahkamah kok yang aku kena fitnah ni pasal mari. Subhanallah. Lalu itulah raja pun kerah semua lah. Kerah semua orang tino. Hirih tangan dia tu. Paruk-paruk masih ada lagi lekat tu. Ketana kenyataan. Masa 9 tahun dulu menyebab mereka itu kerak tangan dia tu berdarah tu. Tanda-tanda ada lagi. Panggil semua orang tino tu. Subhanallah. Ini kisah Quran. Kisah wahyu Allah. Dia adalah benar daripada Allah. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsih. Raja bertanya. Setelah perempuan itu dipanggil, raja pun bertanya kepada mereka. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsih. Kata, apa hal kamu ni? Semasa kamu memujuk Yusuf mengenai dirinya. Seorang kata Faktina ni lah. Sebab ia kaulu tu kata Yusuf. Yusuf lah orang tak molek. Yusuf lah orang duk khianat. Benda tak molek ke apa semua. Tak kalau raja tanya lagu tu ke semua orang tino yang duk depan dia tu, maka mereka pun menjawab. Qulna hasya lillah. Allah, jauhnya Allah dari cacat celah. Maha suci Allah lah kali kita kata. Maha suci Allah daripada kekurangan. Kali yang kedua ni. Qulna hasya lillah. Kok dulu pun qulna hasya lillah juga. Kok tekah mana tu? Kok tekah dia tengok Nabi Yusuf jalan tubik pada dia tu. Qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Allah, kejut pada dia. Ada sebelum pada tu. Apakah ini orang? Ini bukan orang, dia adalah malaikat yang mulia. Malaikat tu yang janguknya Nabi Yusuf. Kejut pada dia.
akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Honing qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su. Kami ini tidak pernah mengetahui dengan tentang Yusuf kata dia adalah orang tak molek. Kata tina mama sekepok suara dia tu. Kami tak pernah mengetahui dengan kata Yusuf ni daripada orang yang jahat. Nak kata Nabi Yusuf ni perawat dia molek sungguh. Tak biasa ringan benda tak molek. Masya-Allah. Yakih Tina Aziz Zulaikha tu dia panggil pok tina ramai-ramai kita ke apa? Nak tahu kata jangan Yusuf membawa pada fitnah kita selaku orang tina. Dengan siapa aku ni gila pada Yusuf. Nak dia, pas buatmu tengok Yusuf jangan siapa tak khabar kitanya. Ha, nak situ ya. Patut apabila lagu ni dah buat tina, sungguh boleh jadi. Pakai senyap kita ni tak tersebar daripada Mesir lah. Kata punah ra isteri Zulaikha ni senyap kat tu. Sebab pok dia kena belaka dah. Ha, di situlah pok dia kata ma'alimna alaihi min su. Oh, kami tak biasa dengar ke atas Yusuf daripada berita-berita tidak molek seorang yang jahat gapo semua tu. Bo tinggal tergepak suara satu tubik tu ramai-ramai, maka Imratul Aziz dak ada. Raja panggil belakang. Berkatalah isteri Menteri yang nama Al-Aziz tu, wa qalatim Imratul Aziz, dia kata. Isteri Aziz pun berkata, al-ana hashasal haqqu, dia kata. Sekarang ternyatalah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Lama masa mai 9 tahun. Sekarang sudah nyata dah. Al-ana hashasal haqq. Ana rawattuhu, kata lagi ngakulah. Akulah yang memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya supaya buat jahat pun tak molek dengan aku. Aku ngakulah. Kali yang kedua mengaku di hadapan raja. Sebelum ni ngaku depan tina ramai-ramai. Hari ni depan raja lah. Subhanallah. Ana rawattuhu an nafsi dan wa innahu laminas sadiqin. Sesungguhnya adalah Yusuf tu dari orang-orang yang benar. In kunti apa secetam dah benar dah. Lalulah sudah dengan akhir kisah Yusuf bagi juzuk yang kedua ni kata zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Kata lagi isteri Zulaikha, Zulaikha isteri Aziz, pengakuan aku ni jadi makian supaya ia mengetahui, nak tahu kata semua gapo bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir, iaitu suami dia. Ketika suami tak ada kerja tu, ia dengan Yusuf. Nak ayat kata dia walaupun niat tak molek jahat supaya Yusuf buat jahat dia, tetapi benar tu tidak berlaku kali. Aku masih lagi dalam keadaan bersih dan Yusuf pun dalam keadaan suci juga, tidak berlaku benda yang dikehendakku olehku tu. Ketika suamiku tak ada duduk di rumah tu. Hanya aku dipanggil apa? Nak berlaku benda tu, tetapi benda tu tak ada berlaku dak. Lam akhunhu bil ghaib, masa isteriku atau suamiku tak ada tu. Dan wa annallah la yahdi kaidal khainin, dan bahawa Allah tidak menjaga kan tipu daya orang-orang yang khianah. Habis sekat tu dah tentang masalah Nabi Yusuf. InsyaAllah ta'ala kita sama lagi masuk kita lagi ke belah, iaitu wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Itulah saja betul Allah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ini hari yang ke-29, hari tengok anak bulan hari ni. Cukuplah puasa kita sampai penghujung akhir hari bagi bulan Ramadan. Kalau nampak nak bulan kok, kita beraya lah esok. Kalau tak nampak kok, sehari satu hari lagi. Jadi makna raya hari Khamis. Kalau nampak raya hari Rabu. Satu semaya kita seperti biasa lah. Seperti biasa kala lah. Bagi wanita tu kita maya dalam. Adapun berjata semaya di luar masjid. InsyaAllah. Dari raya haji lah kita mula lah. InsyaAllah ta'ala sekut dua demo wak untuk bina di sebelah tina tu akan menjadi
manfaat kepada dirimu sampai pada insyaallah taala. Itulah saja sallallahu ala nabiyina. Allah Rabbi.